Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar tuan-tuan dan puan? Alhamdulillah dapat kita berjumpa lagi sekali. Ya, Puan Azrin ya. Ya, Tuan. Di rancangan program podcast Borak Santai SKB, Rakyat Channel Peniaga Bertika. Ya. Alhamdulillah lah, kita sekarang ni dah bersiaran dah hampir dah 20 episod lebih dah. Diam tak diam. Diam tak diam. Episod dah. Ni sekarang pun dah masuk tahun baru 2024 di mana kita telah mula program ni semenjak tahun sekitar bulan 10. Ya, betul. Bulan 10, bulan Julai kalau tak silap saya. Julai lagi kita dah bermula episod pertama. Kita dah mula episod pertama sehingga sekarang ni dah hampir, dah lebih lah 20 episod. Betul, Tuan. Jadi that's why kita akan teruskan usaha kita ni lah. Dan macam-macam topik yang kita cuba bawakan untuk pemahaman, penonton. Khususnya dari skop Akta Kawalan Bekalan itu sendiri. Betul. Jadi kononnya kita dapatlah menyalurkan maklumat-maklumat terkini ya berkenaan dengan apa yang enforcement lakukan dan juga apa yang berlaku di KPDN. Jadi pelbagai topik yang kita bincangkan di dalam program podcast Borak Santai SKB ni. Susulan tu juga Tuan, kita nak ambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih sebab berdasarkan episod lepas kita dapat maklum balas yang positif ya. Dan mereka memerlukan lebih banyak topik yang mereka nak tahu sebab kita teruskan dengan tambahan lagi pelbagai isu yang kita kupas. Ya, insyaAllah kita pun sebenarnya untuk makluman kita pun dalam senarai panjang lah. Kita pun ada senarai panjang pihak-pihak yang mungkin kita akan panggil sebagai tetamu lah untuk kita share input-input terkini berhubung dengan KPDN dan juga mungkin benda-benda yang berkait dengan KPDN. Jadi supaya kita bukan hanya memikirkan mungkin salah tanggapan tu bahawa KPDN ni hanya membabitkan domestik. Tetapi mungkin kita akan bawa isu yang luar daripada domestik mungkin lebih global ya. Pasal itu memang kita tak boleh nafikan benda tu. Macam kita ada biasa sebut sebelum ni, kita mungkin komuniti-komuniti yang kita sebut ni banyak mungkin kita import daripada luar. Betul. Jadi that's why kita terpaksa sebut tentang isu-isu yang berlaku di luar ni. Okey. Dan juga mungkin kat sini kita bagi sedikit hint lah. Masuk tahun baru ni kita nak peluaskan lagi tetamu-tetamu jemputan kita bukan sekadar di KPDN, mungkin daripada agensi luar yang turut terlibat dengan barang kawalan. Pasal kita tidak KPDN ni bukan bersendirian tau. Ya, betul. Jadi kita ada rakan strategi kita dan kita ada agensi-agensi sahabat. Betul. Yang boleh membantu kita lah untuk menyelesaikan isu-isu khasnya yang membabitkan isu-isu bekalan. Betul. Dan pada tahun ni untuk makluman tuan-tuan dan puan, tahun 2024 ni yang Berhormat Menteri telah mengatakanlah, telah mengeluarkan satu kenyataan bahawa ini adalah tahun penguatkuasaan. Tahun penguatkuasaan. Yes. Jadi that's why kita kena mempertingkatkan penguatkuasaan pada tahun 2024 ini. Dan di samping itu kita akan meningkatkan lagi kita punya program advokasi lah. Khasnya melalui program podcast Borak Santai SKB ni. Bukan hard enforcement je tapi smart enforcement. Smart kita nak enforcement, balance nak balance ya. Betul. Okay. So hari ni saya ingat kita ada topik yang baru kita akan bincang pada hari ni. Topik yang saya rasa bila disebut KPDN ni untuk peniaga mungkin sinonim. Dan mungkin mereka nak tahu lebih lanjut tentang topik kita hari ni. Pasal kita pun kadang ni topik-topik yang kita sebut ni memang kita dah biasa sebut. Saya rasa mungkin penonton kalau boleh ingat, mungkin boleh flashback balik. Kita ada biasa sebut tentang CSA, pelesenan ni, tentang pelesenan CSA ni. Jadi that's why pada episod kali ni kita akan bercakap tentang rejim pelesenan CSA dengan lebih mendalam lagi. Dan kita bawa tetamu khas bercakap soal pakar. Jadi saya rasa tanpa membuang masa kita jemputlah, kita memperkenalkan kita ucapkan selamat datang pada Cik Mariam binti Muhammad Yusni, iaitu Penolong Pengarah Kanan bahagian subsidi bekalan ataupun BSB, untuk membincangkan atau membicarakan tentang topik kali ini tentang rejim pelesenan CSA. Selamat datang Puan Mariam. Cik Mariam, terima kasih banyak. Alright, terima kasih sebab jemput untuk bersama-sama lah dalam Borak Santai. Itulah. Jadi kita panggil yang pakar. Macam sebelum ni mungkin kita sebut tentang CSA ni secara luaran, tak mendalam. Tapi insyaAllah kita dalam tempoh yang 30 minit ni mungkin kita akan cuba huraikan.
tentang lebih mendalam tentang apa yang dimaksudkan dengan CSA ni. Ya. InsyaAllah. Sebab persenan ni sebenarnya dijalankan khususnya di Ya. bawah fungsi tugas bahagian subsidi dan bekalan. Ya, So, betul. kita jemput khas Puan Mariam untuk bercakap soal persenan ni sebab Dia punya makanan dia Makanan dia lah. lah. Makanan dia Betul, lah. Puan Mariam ni. Ya. Makanan. Jadi, Betul. jadi mungkin kita boleh tanyalah mungkin soalan yang pertama ni. Tak sabar ni Puan Mariam ni menunggu daripada tadi ni. Okey, boleh nyatakan apakah peranan dan fungsi bahagian subsidi bekalan ataupun BSB ni? Terima kasih. Silakan. Pertama sekali terima kasih kerana menjemput wakil okey. dari bahagian subsidi bekalan untuk kita berkongsi ilmu Ya, tentang betul. apa itu pelisinan. Okey, so bahagian subsidi bekalan ni merupakan salah satu bahagian dalam sektor barang kawalan dan subsidi. Okey, dia satu bahagian. SPKS. Ya, betul. Okay. So salah satu bahagian dan aktiviti utama kita mengawal selia. Mengawal selia pelisinan barang-barang kawalan berjadual ataupun CSA yang kita akan sebutkan ni lah. Selain daripada pengurusan program-program subsidi seperti yang kita tahu, pengurusan skim penstabilan harga minyak masak, kita memang bahagian itu hari kita ada sebut. betul. Ada episod lepas. Betul, selain pada itu kita juga mengawal selia import dan ekspor. Macam tadilah gula, tepung, simen dan sebagainya. Okey. So banyak peranan tu. Betul, Banyak fungsi peranan. BSB lah. Komoditi-komoditi yang berkenaan tu banyak lah. Betul. Dia benda tu semua penting tu kepada kita ni. Kita nak tahu ke apa komoditi yang difokuskan, dikawal di bawah BSB ni? Okey, cantik soalan tu. Sebab apa? Cantik soalan Kira ramai yang confused. Sebab kita ada banyak komoditi yang kita jaga. Kita memang popular dengan pelbagai komoditi yang kita jaga. Tetapi untuk rejim pelisinan, kita ada 13 komoditi yang memang kita jagalah. 13 ni telah termaktub di bawah Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974 dan juga Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan Kurungan Ayam 1996. So ada 13 perlu saya sebut saya kongsi Boleh. Okey, so kita terbahagi dalam 13 ni kita ada dua, produk petroleum dan juga produk bukan petroleum. So apakah ia? Gula, minyak masak, tepung gandum, bawang, roti, gas petroleum cair ataupun LPG. Kita juga ada petrol, kita ada diesel, minyak tanah, bar bulat keluli lembut, kita ada simen, baja. Dan di bawah Peraturan Kawalan Bekalan Kurungan Ayam, kita juga ada ayam. So semua ada 13 lah. Nak tanya orang muda ni, minyak tanah tu dia kenal tak? Betul. Kerosin lah. Kerosin lah. 13 ni lah yang memerlukan wajib sekiranya ada urus niaga, wajib pilih sikit. Wajib kena ada lesen lah untuk urus niaga. Itu kena tuan-tuan puan penonton kena jelas lah. Tadi kita menggunakan terma komoditi. Mungkin kita boleh maklumkan juga komoditi ni adalah barang kawalan berjadual lah. Barang kawalan berjadual lah. Yang bila sebut barang kawalan berjadual ni, dia perlu ada lesen. Dia pasal ada yang barang kawalan yang tidak ada lesen. Tapi yang disebut oleh Puan Mariam tadi ni adalah yang perlu ada lesen. Kalau kita nak menjalankan apa-apa urus niaga lah, jual beli ini dia kena ada lesen. Jadi kalau tak ada lesen tu faham lah. Itu akan datang penguasa lah untuk mengambil tindakan. Itu memang apa yang berlaku lah. Okey. Of course, benar-benar ni bila kita sebut tentang lesen ni, Puan Mariam, dia akan membabitkan undang-undang lah. Undang-undang yang diguna pakai tu. Boleh kongsi dengan penonton apa nak undang-undang yang diguna pakai ni, Puan Mariam? Betul. Kita tak sewenang-wenangnya mengawal komoditi ni. Dan komoditi ni telah termaktub dan diwartakan di bawah peraturan khas lah. Jadi di bawah bahagian subsidi bekalan, punca kuasa rejim pelisinan kita boleh listkan lah. Kita ada 8 punca kuasa utama selain daripada banyak. Bukan satu betul, ada 8. Kita berpegang kepada Akta Kawalan Bekalan. Kita juga berpegang kepada Akta Kemajuan Petroleum. Sebab dia ada Akta Bekalan ni dia kitab ni. Yang utama yang kitab utama kita ni. Itulah kitab utama. Dan di bawahnya ada peraturan-peraturan subsidiary, peraturan-peraturan Kawalan Bekalan 1994. Saya maklumkan tentang peraturan-peraturan Kawalan Bekalan Kurungan Ayam 1996. Kita juga ada peraturan-peraturan berkenaan dengan larangan ekspor. Pindaan tahun 2022. Seterusnya kita juga ada penandaan barang-barang kawalan. Kita ada peraturan yang membolehkan kita mengawal mengenai penandaan barang-barang kawalan tahun 2022. Dan selepas tu kita juga ada surat arahan pengawal. Dan juga lain-lain peraturan yang berkaitan lah. Itu yang kita pegang. Selalu kita sebut lesen CSA ataupun Schedule Control Article. CSA terma ni pun banyak juga orang yang
diterjemah dengan pelbagai versi. Pelbagai versi. Jadi mungkin kita nak menjelaskan sini lah. Schedule artikel lesen ni. Mungkin Puan Mariam boleh terangkan apa maksud dia tu sebenarnya. Lesen CSA. Ya, lesen CSA tu. Kan Short form tu CSA lah. Tapi tanpa mengetahui bahawa CSA itu stand for Control Schedule Article kan. Itu ni. Jadi macam apa yang ditanya oleh Puan Suri tadi. Mungkin boleh jelas sikit lagi. Betul. Memandangkan semua ni termaktub di bawah kita punya akta, maka lesen CSA ataupun tadi Control Schedule Article merupakan lesen di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Dia adalah lesen bertulis, kebenaran bertulis. Kebenaran bertulis. Ya, kebenaran bertulis yang dikeluarkan oleh pengawal bekalan. Yes. Siapakah pengawal bekalan? Itu adalah Ketua Setiausaha Kementerian. Yang dikeluarkan oleh kita punya KSU ataupun kita panggil pengawal bekalan lah di bawah peraturan ni, di bawah akta ni. So mana-mana orang yang nak buat urus niaga melibatkan 13 komoditi tu perlu mohon lesen daripada kita lah. Kenapa dia penting ya? Penting. Kenapa lesen CSA ni kita sangat tekankan apa kepentingan dia kepada kita, kepada peniaga, kadang-kadang mesti peniaga pun tertanya, mengapa saya perlu lesen, betul tak? Kalau lesen tak boleh kan? Saya kongsikan ya, sebenarnya CSA ni telah pun dikuatkuasakan 1961. Tempoh yang lama. Lepas perang lah saya boleh kita katakan lah. Kalau kita pun tak wujud lagi. Tak lahir lagi. Betul tak lahir lagi. Okey, jadi kenapa dia penting kenapa dia penting CSA ni? Pertama, dia perlu memastikan barang-barang keperluan asas ataupun barang yang mudah didapati. Apa dia? Gula, minyak masak tepung, barang yang asas. Tadi 13 tadi kan? Betul. Salah satunya mudah didapati untuk keperluan pengguna. Itu yang utamalah. Biarlah cuba bayangkan kalau katakan barang-barang yang disebut tadi sebenarnya makanan, tadi bahan api, bahan binaan tadi tiba-tiba tak cukup bekalan katakan ataupun supply tak cukup. So akan menyebabkan masalah pada kita ni. Betul. Dia punya keyword dalam memastikan bekalan itu sendiri. Keberadaan. Barangan kita dah isytihar sebagai barang kawalan. So kita sebagai pihak kerajaan di bawah kementerian boleh mengawal bukan sahaja pengeluaran, pengedaran, penjualan dan had penyimpanan, lebih kepada bekalan. So kenapa dia penting? Sangat penting. Sekiranya tak cukup, apa-apa berlaku kan? Betul. Kita tak naklah berlaku tidak kerajaan ataupun melalui KPDN ni kita ada satu bentuk mekanisme kawalan. Kita boleh melihat, mengawal, memastikan keberadaan kan. Maksudnya macam kalau orang tu nak berniaga, kita tahu dia peniaga orang barang kawalan melalui apabila kita lesenkan dia lah. Betul. Dan yang paling penting mekanisme perlindungan kepada pengguna. Selain kita boleh dapat rekod daftar. Betul. Kita boleh dapat tahu siapakah pemegang lesen. Sekiranya ada apa-apa isu. Data cukup penting sekarang ni. Ya, betul. Kalau kita tidak ada data susah lah kan. That's why kerajaan sekarang pun mewajibkan pendaftaran padu tu. Betul. Because data-data tu cukup penting untuk kerajaan mewujudkan apa-apa dasar mungkin selepas ni bantuan kepada rakyat. Jadi that's why betul pentingnya data-data ni. Mungkin ada satu sudut lain untuk memberi gambaran pemahaman pada Limin lah kan. Kalau tak ada data-data ataupun tak ada placing, kita pun tak tahu nak bagi tahu berapa banyak ni kawasan tu yang boleh membekalkan barang kawalan. Keyword dia adalah bekalan. Adakah bekalan dan pengedaran tu mencukupi? Betul. Jadi macam mana kita nak bantu, KPDN nak bantu kan rakyat kan? Jadi dia suruh benda tu penting. Jadi mungkin penonton-penonton yang di luar boleh dengar ni mungkinlah kan. Mungkin kenapa saya kena lesen? Kenapa saya kena lesen? Jadi dia ada saya nak jual tepung, kenapa saya kena lesen? Itulah jawapan dia. Macam kita banyak kali sebutlah Puan Azrin, kita kerajaan melalui KPDN bukan kita nak menyusahkan mana-mana pihak. Kadang-kadang tu mungkinlah ada yang lesen ni yang difahamkan tidak ada bayaran fee pun. Percuma. Dulu pernah. Bila kita tamat baik, kita bagi percuma. Dan kalau kena pun kadar pun agak minimum rendah ya. Jadi saya bukan satu bentuk excuse lah untuk kita tak nak memohon lesen ni. Okey, boleh jelaskan tak dalam keadaan bagaimana seseorang tu ataupun mana-mana pihak ni dia perlu ada lesen CSA tadi ni? Okey, saya dah jelaskan apa komoditinya. Keperluan terhadap pelesenan ni sekiranya mana-mana orang yang berhasrat untuk melakukan urus niaga berkaitan dengan barang-barang kawalan berjadual. Maksudnya kan, contoh minyak masak, dia nak jual kembali minyak masak, urus niaga tu, maka diwajibkan memohon lesen dengan kita. Urus niaga tu urus niaga. Keyword dia adalah urus niaga. So Siapa-siapa je boleh. Maksudnya beza tak dengan permit?
Beza. Betul, ada Sebab beza. permit dulu kita pernah cerita dalam episod yang lepas pun antara rejim kawalan juga. Dan lesen pun antara rejim kawalan untuk barang kawalan ni. Betul, Jadi betul. pendapat Puan, apa beza? Okey, ini sebenarnya soalan popular yang kita terima daripada pengguna lah. Kita pun banyak dapat panggilan. Saya ni permit ke? Saya ni perlu lesen. Okey. Bezanya sekiranya kita nak melaksanakan urus niaga barang kawalan, minyak saya jual kepada Puan Nazrin dengan Tuan Syah sebagai minyak. So dia maksudnya tak ada produk-produk yang dihasilkan. Maka wajib lesen lah. Lesen pula di 3 peringkat. Kita ada peringkat mengilang, kita ada peringkat borong dan juga kita ada peringkat runcit. Beza pula permit, mana-mana orang yang dalam milikannya memiliki lebih daripada had kuarti yang dibenarkan. Dan dia tidak menjalankan urus niaga secara terus. Mungkin dia menggunakan barang kawalan tu, dia buat produk lain. Ataupun dalam mana-mana perjalanan dia tu dia menggunakan barang kawalan tu, maka dia perlukan permit. Beza Dia lah tak pada jual saya. semula Dia lah. tak jual semula dengan lah. mudahnya tidak jual balik Dia tak barang jual kawalan balik tu. komoditi tu. Maka itu permit lah. Tapi itulah yang mungkin saya boleh ulang balik tadi lah apa yang Puan Mariam sebut tadi ni. Maksudnya ada tiga peringkat lah. Tiga pihak yang perlu memohon CSA ni, iaitu pengilang, pemborong dan juga puncit. Dia 3 pihak ni lah yang perlu ada. Kalau berurus niaga komoditi yang 13 tadi, jadi inilah 3 pihak yang perlu ada ataupun perlu mohon katakan lesen CSA tadi ni ya. Okey. Kita dah tanya latar belakang. Mungkin kita harap setakat ni memberi penjelasan kepada di luar sana apa beza permit. Kalau mereka yang nak mohon permit ni, macam mana kaedahnya Puan? Mohon lesen kan, betul tak? Mohon lesen. Betul. Okey. So sekiranya mana-mana orang yang berhasrat untuk memohon lesen, sekarang ni kita memang semua atas talian lah. Jadi permohonan CSA perlu dikemukakan secara atas talian melalui sistem BLAST 2.0. Ni saya bacakan https blast2.blast.gov.my. Jadi mana-mana permohonan perlu melalui sistem BLAST. Yalah, kita betul, ada portal kita khas. nak memudahkan lah, betul, nak memudahkan memudahkan. Pihak ataupun masyarakat lah. Kita tak nak dulu macam dulu kan terpaksa datang ke pejabat, kaunter, isi borang kan. Jadi kadang tu mungkinlah kadang tu mengambil masa yang panjang kan. Betul. Pun di era zaman sekarang pendigitalan lah, kita memperkasakan lagi pendigitalan. Yalah, kadang kesian yang kata contoh pedalaman daripada kawasan-kawasan luar pedalaman terpaksa datang ke bandar, kadang tu mengambil masa yang panjang naik bot. Jadi nak datang, especially Sabah Sarawak, rakan-rakan kita Sabah Sarawak kan. Jadi that's why sekarang kita di mana kalau ada coverage internet tu, insyaAllah boleh dapat capai tadi link yang Puan Mariam sebut tadi untuk mohon. Maksudnya BLAST 2.0 tadi lah ya. Dan di dalam tu ada yang 3 kategori lesen yang disebut tadi, iaitu borong, bukan pengilang, borong dan juga runcit. Jadi boleh mohon lah Jadi saya rasa itu benda yang tak ada masalah lah kan. Mungkin melalui telefon pintar pun boleh kan? Boleh. Semua di hujung jari. Semua hujung jari. Tak perlulah kan. Tak perlulah orang kata kita ada PC ataupun laptop kan. Kita dah cuba memudahkan sebaiknya. Tapi kalau masih lagi engkar tu ataupun masih lagi tak memohon tu, saya rasa yalah, tepuk dada tanya sendirilah. Mungkin itu cuba nak mengingkari lah. Tak perlu nak exam pun. Tak perlu nak Tak perlu. Isi online je Okey, secara online tadi. Tadi kategori kita dah sebut tadi, tiga kategori tadi. Dokumen. Dokumen ni satu benda yang penting. Apa yang nak kena submit? Apa perlu ada untuk dokumen yang perlu ada untuk nak submit untuk pertama sekali saya nak bahagikanlah seperti yang saya telah maklumkan tadi. Kita ada pembahagian komoditi. Ada produk petroleum, ada produk bukan petroleum. Dan kita juga ada 3 kategori. Pertama mengilang, kedua borong dan ketiga adalah runcit. Dan saya kongsikan sedikitlah mengenai permohonan untuk mengilang dahulu. Mengilang dulu, okey. Saya nyatakan. Kita memerlukan dokumen penting, 3 lah dokumen penting. Pendaftaran perniagaan. Pendaftaran perniagaan ni mana-mana pendaftaran perniagaan di bawah Akta Parlimen atau Kementerian. Ataupun perakuan daripada SSM kan. Kita daripada SSM, daripada koperasi, PBT, penubuhan, PBT pun kita perlu. Boleh. Sebab mengilang ni wajiblah ada PBT ataupun majlis. Dan memandangkan dia mengilang, kita memerlukan surat ataupun lesen mengilang ataupun surat pengecualian daripada MIDA. MIDA adalah
Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia. Dia So, buat dia perlu- MITI lah ni. Betul, Oh, MITI sebenarnya bertanggungjawab untuk mengeluarkan lesen mengilang. Alright, okay. Jadi mana-mana pengilang haruslah mendapatkan lesen pengilang ataupun surat pengecualian. Memandang menghilang ni ada kategori dia. Okay. Jadi bila dia dapatkan, kepilkan sekali bersama-sama dengan kita, sekiranya melibatkan produk petroleum, maka diwajibkan mempunyai permit daripada PDA. PDA menghilang pun dikeluarkan oleh MITI. Maka dia perlu mendapatkanlah jadi itu daripada package tu. dia lah. Betul, Itu package dia. Banyak Package sikit lah kalau menghilang. Dan juga Mm-mm. surat sokongan daripada Jabatan Bomba. Okey, itu kalau membabitkan bahan-bahan Bahan petroleum lah. petroleum. Sebab Sekiranya bomba bukan, ni maksudnya spek keselamatan lah kan. Keselamatan. betul. Saya kongsikanlah apa dia. Ya. Kalau tidak melibatkan barang petroleum, maka yang bomba dengan PDA tu tak perlulah. Tak perlulah. Ya, Lagi itu untuk maksudnya lagi mengilang. simple lah Lagi simple. Tapi- Upload je dekat dalam sistem. Yes, Okay. yes. And bagi kategori borong Borong. kita ada kategori seterusnya. Borong juga tertakluk untuk produk petroleum dan juga produk bukan petroleum. Jadi borong ni pula kita perlukan pertama SSM ataupun pengakuan daripada koperasi dan sebagainya, Koperasi macam saya sebagainya. maklumkan tadilah. Mhm. Seterusnya adalah lesen daripada PBT ataupun majlis. Okey. Okay, kita perlukan dan surat sokongan daripada pembekal yang terkini. Ah. Sekiranya melibatkan barang petroleum, Okey. maka perlu kebenaran PDA daripada KPDN. Surat pembekal tadi, surat tu daripada pengilang ke atau pemborong? Surat pembekal tu. Boleh, dia as long as you dapat bekalan daripada mana. Kepilkan betul. bersama. Dalam mungkin rasionalnya kenapa kita nak tengok sumber tu daripada mana. Betul. Betul, rasional dia. Betul. Rasional daripada mana And sumber tu. definitely daripada bomba lah, surat sokongan daripada bomba. Hmm. Itu bagi borong Okay, next adalah runcit. Runcit. Runcit lagi mudah. Okay, runcit pun betul. You perlu ada pendaftaran, SSM ada, SKM ada. As long as ditubuhkan secara sah, bagi je kat kita. Next adalah kita perlukan lesen PBT. Sekiranya di kawasan penjualan runcit tu dikecualikan daripada PBT atau majlis, tak ada masalah. Maklumkan kat kita, kepilkan kat kita dokumen yang sepatutnya. Memang ada tempat-tempat yang memang dia luar daripada Ada. tu. Ada. Contohnya ada. macam mana? Apa contoh? Saya tak pasti Tapi memang ada di mana, kawasan tapi maaflah saya tak Bukan pasti di mana, tapi kawasan-kawasan yang bukan PBT betul. tak. Boleh PBT okey. boleh keluarkan atau majlis boleh keluarkan di luar kawasan. Yes. Kepilkan kepada kita, tak ada Itu pun masalah. boleh kita boleh pertimbangkan. Ya, dan juga ya. surat sokongan pembekal. Yes. Ataupun invoice sebab dia kategori Tengok runcit. betapa baik hati KPDN ni. Okey. Kita pertimbangkan juga. Dokumen-dokumen ni ada disenaraikan dalam mana-mana garis panduan. Maksudnya Ada. bila Ada. pemohon tu nak rujuk Betul. kan, dia boleh Sebenarnya tengok di dalam melalui sistem BLAST, kita dah bagi panduan yang lengkap kepada pemohon. Oh, Dia dah ada. nampak, Yes. betul. Dia dah nampak apa dokumen-dokumen yang diperlukan, Ah. yang perlu diupload, yang wajib diupload. jadi tak payah so- risau lah. Ya, Buka sistem tu tak dah ada masalah. apa dokumen Sebab tu dia dah ada semua, kita Ya. memang dah bantulah pemohon untuk Yalah, kalau pemohon kata dengan contoh kita. mungkin lah pakcik-pakcik tu dia tak Ah, boleh, ah. tak pandai mungkin lah nak ni. Mungkin boleh minta anak ataupun cucu untuk bantu betul. kan. Saya rasa tak ada masalah, pasal tu simple kan. Saya rasa tak complicated Apa dia punya sebelum tu saya kan. terlupa untuk runcit tadi, kalau petroleum masih memerlukan PDA dan juga Masih surat memerlukan. sokongan. Selagi barang berasaskan petroleum tu, PDA dan bomba Betul. adalah mandatory lah. Ya, Ya, betul. mandatory. Yalah, keselamatan kan. Ya, Kita betul. takut nanti berlaku kebakaran Ya. kan. Kebakaran satu hal lah. Kita takut nanti sampai membawa kepada kehilangan nyawa ni. Kita memang ini Ya, adalah betul. sesuai langkah-langkah pencegahan. langkah pencegahan yang perlu kita pastikan lah Kita nak dipatuhi. meraihkan perniagaan, tetapi dalam masa sama juga kita Ya. kena memastikan Isu elemen- keselamatan kita tak boleh betul langsung. Betul tuan. Itu Betul, kita sangat kena, betul lah. kena jadikan keutamaan lah Okey, itu jelas tadi kan. Siapa yang tadi kita bincang pasal perprosesan bila Ya. dah proses, dah lengkap dan sebagainya, siapa yang mengeluluskan Meluluskan lesen. Ah. Okey, sebab sebenarnya lesen CSA ni dia unik Unik. Kita dah turunkan kuasa untuk di pejabat negeri untuk memproses meluluskan lesen. Okey. Jadi di bawah penurunan kuasa yang diberikan oleh Ketua Okey. ataupun pengawal bekalan. Okey. Ya, turunkan kepada Timbalan Pengawal Bekalan, Okey. which is pengarah negeri. Kita ada senarai dia lah, dan juga penolong pengawal bekalan untuk menguruskan hak ehwal perlesinan di mana barang tu jadi berada. maksudnya kalau saya sebagai pemohon ni, saya masukkan sistem BLAST tu, BLAST 2.0, katakan saya nak buat perniagaan tu di Kuala Lumpur sebagai contoh kan. Jadi sistem tu akan mengarahkan permohonan saya tu ke pejabat KPDN Kuala Lumpur. Betul, kita nak memudahkan pengguna. okey. Sekiranya di mana barang Di tu mana berada. barang Di tu mana berada, okey. barang kawalan tu Faham. berada, maka permohonan dilaksanakan di Maksudnya sana. dia akan tengok alamat store tu lah kan, Ya, alamat betul. perniagaan. Perniagaan tu di mana. Jadi akan diproses oleh KPDN negeri yang berkenaan lah. negeri yang berkenaan. Ya, betul. Okey. Jadi untuk semua jenis lesen ke ataupun hanya
sebahagian lesen ataupun lesen kilang tu di mana? Lesen kilang masih di peringkat state. Okey, sebenarnya mengilang ni dia unik sikit. Unik sikit. Sebab kita nak kawal sikit sebab dia okey. mengilang. Mengilang pula jumlah dia tak banyak Tak seperti banyak. burung dan juga runcit. Okey. Maka pemprosesan tu berlaku di negeri. Kan, pemprosesan Okey. hingga ke show dan kelulusan tu di HQ. Kelulusan di HQ untuk kilang Untuk mengilang. Untuk mengilang. Borong dan runcit of course di negeri Burung diluluskan. dan runcit Diproses masih dan di luluskan di negeri. tapi sekiranya permohonan tu daripada koperasi, memang kita lah dia yang akan uruskan. berbalik kepada ibu pejabat lah. Betul. Ibu pejabat di Putrajaya lah tuan-tuan perempuan. Dan yang macam contoh koperasi masih berbalik pada HQ lah. Betul. Syarikat yang berdaftar diberikan kepada negeri untuk diproses. Betul. Prosesnya di negeri tapi diluluskan di Putrajaya lah. Kalau daripada cawangan daerah kecil-kecil ni Puan, contoh dia tak ada pejabat negeri, dia hantar ke, dia berurusan dengan pejabat cawangan. Maksudnya permohonan tu akan masih dihantar ke negeri untuk dipertimbangkan lah. Betul. Okey. Jangan mungkin kalau ini sekarang kita dah bayangkan bahawa kita dah dapat lesen. Dan of course kita sebagai orang kata pemegang lesen tu kita akan baca lah apa yang tertulis. Kena baca kan. Apa yang tertulis dekat lesen tu. Dan jangan tak baca pula, dapat tu simpan. Jadi boleh Puan Mariam share apa syarat-syarat khas yang ada dekat ataupun butiran yang ada dekat lesen CC tu. Okey, kalau nak kata butiran, Iman Lesen tu dia akan nyatakan nombor lesen, tarikh kuat kuasa lesen, tarikh tamat, itu perkara penting lah. Dia nombor lesen, satu lesen satu nombor kan? Betul, satu lesen satu nombor lah. Okay. Contohnya macam tapi gula, minyak masak dan tepung kita dah keluargakan. Maka dia kalau sekiranya saya nak buat ataupun Puan Azri, Tuan Syah nak buat urus niaga berkaitan dengan gula, minyak masak, tepung, dia dah keluargakan jadi satu lesen, bawah satu lesen. Satu number lah. Bawah satu number. Dikompositkan satu number lah. Maksudnya kalau nak berniaga gula, saya boleh lagi berniaga minyak masak dan juga tepung. Begitu kita membantulah. Dan kalau kata syarat khas ni, dia adalah dia mengikut komoditi. Betul, mengikut komoditi. Berbeza-beza lah. Betul, macam petroleum dia syarat dia lain sikit. Ya, betul. Dia ikut untuk komoditi. GMT atau sebab gula kita ada 13 kan tadi. Maka ke-13 tu ada syarat khas dia yang tertentu. Saya bagi contoh contoh yang syarat khas yang patutnya dipatuhi oleh pemegang lesen adalah pemegang lesen hendaklah mempamerkan lesen di tempat yang mudah dilihat. Untuk tujuan penguasaan. Dalam laci kan. Itu yang pertama. Ya, betul. Ah. Salah satu contoh kedua bagi komoditi minyak masak lah contoh ya. Pemegang lesen hendaklah merujuk dan mendapat kelulusan daripada pengawal bekalan sebelum menaikkan harga. Itu satu. Bukan Tak boleh sembarangan. sembarangan. Tiba-tiba dia terfikir mimpi malam tu nak naik tak boleh. Tak boleh. Jangan dia kena ada syarat yang telah dinyatakan dalam lesen CSA berkenaan. Mematuhi syarat Jadi khas dia yang sesuai lah. dinyatakan. Macam saya sebut tadi, kena tengok lah, kena baca. Jangan orang kata setahun sekali nak baca. Tak boleh. Pasal benda tu memang kalau kita tak patuh merupakan satu kesalahan. Setahun sekali tu kita ada tak pernah buat. Ada lah tu. Inilah dapat terus simpan. Tapi yang kita dah buat tambah baiknya dalam sistem dia akan baca dulu syarat khas lesen. Kita kira kita maklumkan kepada dia apa syarat khas lesen. Itu bagus lah. Sebelum dia teruskan lah. Alright. Berapa tempoh satu-satu lesen yang diluluskan tu, berapa tempoh maksimum sah dia tu? Tempoh sah dia. Okey, dalam peraturan kita minimum adalah 1 tahun dan maksimum adalah 5 tahun. 5 tahun untuk betul. Kita nak memudahkan, minimumnya 1 tahun, maksimumnya 5 tahun untuk pengeluaran lesen. Iyalah, ada rasional lah. Kita tak nak nanti mungkin yang rakan-rakan kita ataupun masyarakat yang duduk di luar kan nak keluar kan susah, suka. Jarak yang kita bagi terus 5 tahun. Jadi dia cakap kita bagi untuk satu tempoh yang panjang lah. Tapi jangan bila panjang pula terlupa terus. Tak tengok kan, jangan. That's why yang kita sebut tadi lesen tu kena pamer. Supaya kita nampak tu kan, kalau boleh tu kita highlight kan bila tarikh expiry date tu, tarikh dia mati tu bila, senang untuk kita datang balik. Macam tempoh ni Tuan Puan, dia akan bersangkut juga dengan nilai bayaran kan? Kalau Betul. Nilai bayaran ya. Itu pun satu lagi soalan cantik sebab lesen kita murah sangat. Betul. Lesen kita orang kata apa, sangatlah berbaloi, berpatutan. Saya kongsikannya untuk lesen runcit 1 tahun RM10. RM10. Maksimum RM50. Yes. Tapi untuk lesen borong RM25 untuk 1 tahun. 25 sahaja. Ya, 25 sahaja. Dan juga murah untuk tu. Ya, sangat. Dan untuk lesen mengilang RM50 setahun. Yes.
Dan ada juga lesen yang Raja. telah dikecualikan. Dikecualikan. Betul. So kalau sekiranya nak urus niaga runcit bagi produk gula, minyak masak dan juga tepung gandum, dah dikecualikan fee dia. Yes. Bila dikecualikan? Julai tahun 2010. Maksudnya kalau nak urus niaga, percuma. Percuma. Ya. Sangat rendah dan Sangat ada rendah. yang percuma. Dah percuma. ada Jadi percuma. yalah. Apa lagi? Apa lagi? Maksudnya itulah banyak Mohonlah lesen. banyaklah KPDN Okey. telah buat sebenarnya betul. untuk bantu kan masyarakat kan. Kalau kadar yang disebut oleh Puan Mariam tadi memang dah macam tak logik. Tapi itulah KPDN ni dia cakna dengan orang kata mungkin bebanan yang ditanggung oleh rakyat. Pasal kita pun itu boleh sebut tentang cost of living. Mungkin ini satu kaedah kenapa kita tak naikkan tu, kerana kita cuba nak bantu rakyat. Betul. Dari segi fee tu, jadi supaya tak membebankan ya. Kita rasa mungkin tak beban, tapi mungkin bagi setengah pihak dia rasa RM10 tu dengan kenaikan RM10 sebagai contoh membebankan. Betul. Jadi that's why KPDN cukup tak nak tentang beban. Jadi prihatin dengan apa yang dihadapi oleh rakyat lah. Okey, kesilapan yang selalu dilakukan lah oleh pemohon ni. Betul. Ini kesilapan lazim lah orang kata ya. Yang dibuat anak pemohon lesen ni. Macam yang tuan maklumkan tadi lah. Dia dah bagi 5 tahun, dia terlupa ataupun tidak memperbaharui lesen. Itu yang biasa kita dapat lah. Ataupun tidak selenggara buku stok. Itu biasa yang kita dapat. Untuk lesen ni kan dia kata perlu ke tak perlu ke. Ini kesalahan lazim lah bagi isu pelesenan. Dan seterusnya dia juga menyimpan barang kawalan melebihi had yang simpanan dibenarkan. Di dalam lesen kita ada kebenaran betul had kuantiti penyimpanan pada satu masa. Alright. Tapi biasanya kesalahan lazimnya disimpan lebih daripada yang sepatutnya. Maksudnya setiap butiran yang diluluskan dalam lesen tu perlu dipatuhi lah. Betul. Tempoh dia, had simpanan, alamat store dia. Jangan simpan di luar daripada alamat tu. Betul. Dia simpan barang kawalan selain daripada alamat yang dilesenkan. Itu kesalahan lazim lah. Itu kena ingat lah. Maksudnya kalau ada tambahan, dia buka satu lagi pintu untuk store, dia kena mohon pindaan lah kan. Betul. Untuk tambah lagi maklumat dalam lesen tu. Supaya dia tidak tertakluk di bawah apa-apa kesalahan yang orang kata dia boleh letakkan barang di luar daripada yang dilesenkan. Baik, kita tak naklah dia tertakluk di bawah kesalahan. Jenis-jenis permohonan ni apa Puan? Pembaharuan? Ya, kita ada dalam sistem, kita ada permohonan baru, kita juga ada pembaharuan, kita juga ada pindaan. Pindaan ni termasuk belum habis lagi. Belum lagi. Banyak lagi. Dan juga kita ada permohonan untuk mencetak. Kita cetakan lesen. Sekarang cetak sendirilah ya. Apa ni belum lagi cetak sendiri, kita ke arah tu lah. Ke arah itu. Sekiranya perlu ada cetakan semula, boleh buat permohonan kepada kita untuk cetak semula lesen mungkin hilang dan sebagainya. Sebab lesen kan perlu dipamerkan. Dan last kali permohonan pembatalan. Kiranya dia tak nak dah dia tak berniaga lagi lah. Dia tak nak buat dia forfeit dan dia mohon kepada kita untuk cancellation. Saya percaya CSA merupakan satu dokumen kerajaan lah yang perlu ada ciri-ciri keselamatan kan. Dia benda dokumen terkawal lah. Sebab kita tak nak ada, kita tak nak nanti ada pihak-pihak yang cuba mungkin lah memanipulasi, buat sendiri tiba-tiba kan. Jadi boleh kongsi dengan penonton. Tak mustahil tuan. Apa ciri-ciri keselamatan yang mungkin yang ada. Sebenarnya kita tak sebenarnya print kertas lesen kita pada kertas-kertas biasa asalnya. Kita ada kertas khas lesen kita print kertas khas especially bagi lesen borong dan juga lesen menilang lah sebab dia punya kategori tu kan. Beza dengan lesen runcit. Jadi kertas khas dia ni mempunyai ciri-ciri keselamatan tersendiri. Contohnya dia ada watermark. Dia tak boleh ditiru. And dekat nombor siri dia tu ada copyright siri kecil-kecil yang takkan boleh ditiru. Itu AI tengok macam tu tak boleh lah. Dan kita beli ni daripada pihak Percetakan Nasional Malaysia Berhati NMB. Jadi dia punya nombor siri tu kan adalah kecil-kecil yang tak boleh ditiru. Jadi memang maksudnya customize dia untuk ciri-ciri keselamatan lah. Dan kertas ni ialah selain daripada ciri-ciri keselamatan pada kertas lesen, kita juga ada cadangan penambahan which kita dah buat pun, iaitu QR code pada lesen. QR macam code kita permit pun ada tu, permit barang kawalan pun kita dah kenakan QR code. Betul. So bila QR code dah buat pada semua lesen. Maksudnya semua lesen yang kita dah cetak dah ada QR code. Dalam QR code ni sekiranya tuan ataupun Puan Nazrin ada lesen, kita scan, kita ada 9 benda yang penting. Sebab kita takut dia tipu kan. QR code ni takkan boleh dijana. Sebab dia dijana melalui sistem BLAS.
Apa yang ada adalah nombor lesen, serahan belas, nama syarikat, nombor pendaftaran, alamat perniagaan, nama lesen, dan juga tarikh buka kuasanya lesen, tarikh tamat lesen dan juga last kali apa dia yang berapa banyak disimpan dalam store. Jadi kalau pegawai penguasa dia bawa, dia pergi buat pemeriksaan, dia boleh scan QR code tu, so butiran tu akan keluar. Betul. Dan kita boleh juga gantung lesen. Sebenarnya sekiranya kalau pemegang lesen disyaki melakukan apa-apa kesalahan dan juga telah digantung lah ataupun apa-apa sahaja dilaksanakan, melanggar mana-mana kesalahan buat AKB, kita boleh gantung melalui, dan kita boleh tengok dia punya status dia melalui QR code je. Jadi kalau scan tiba keluar gambar tengkorak ke apa lain-lain tu, itu maksudnya something wrong tu. Betul, tu salah satu usaha kita lah. Jadi alhamdulillah lah. Ada satu soalan. Ini soalan cuba sikit. Soalan yang popular juga. Soal lesen minyak masak. Saya jual minyak soya, minyak bergemetan. Adakah saya juga perlu mohon lesen minyak masak? Pada khemahnya kita ni mengawal lebih pada minyak masak sawit kan, tetapi dalam peraturan dia mana-mana minyak semua jenis yang daripada tumbuhan, yang boleh dimakan manusia lah, yang boleh menghasilkan minyak untuk minyak masak perlu dilesenkan. Jadi bukan hanya terikat kepada minyak sawit sahaja, minyak masak sawit, tapi lain-lain yang berasaskan. Sebab kita ni komoditi utama kita adalah minyak sawit. Kita memang fokus kat minyak sawit lah. Tapi dalam minyak pun kita ni juga minyak bijan lah. Minyak bijan, minyak matahari, minyak olive oil tu. Perlu as long as untuk kekurangan minyak masakan dan boleh dimakan oleh manusia. Itu lah penting. Perlulah dilesen. Okey, jadi alhamdulillah lah Puan Azrin. Masa 30 minit cukup cepat. Habis dah. Jadi banyak lagi kita nak kupas banyak, tapi tak apa, kita ambil yang basic dulu. Tapi alhamdulillah dah banyak benda yang telah dikongsi oleh Puan Mariam tadi dalam tajuk rejim pelesenan CSA kali ini, dan kita pun dah kupas tadi apa dia dimaksudkan dengan CSA, apa komuniti-komuniti yang telah yang perlu ada lesen CSA ni tadi, dan macam-macam lah tadi butiran-butiran CSA dan cara nak mohon tadi pun ada disebut oleh Puan Mariam tadi. Jadi mungkin sikit sebanyak apa yang telah dikongsi oleh Puan Mariam tadi dapat membantu lah Jadi lagi sekali lah kita nak ulang di sini, jangan menggunakan orang kata cuba tak nak memohon. Jangan berusaha tanpa lesen. Kita dah berkongsi, jadi saya rasa inilah nak memohon pun mudah sekarang ni melalui online saja. Pergi kepada sistem Blast 2.0 tadi, boleh memohon di situ. Kalau kita berniat, saya berancang berniaga tepung ke gula, ini maksudnya kita dah kena bersedia untuk memohon lesen CSA. Jangan orang kata menggunakan pelbagai alasan lah, tidak alasan tak tahu bertanya. Dan benda ni boleh bertanya sama ada boleh hadir sini ataupun melalui telefon ataupun boleh email kepada pejabat cawangan negeri, dan mungkin kepada pejabat sini pun boleh. Jadi insyaAllah kita akan bantu. Sebenarnya KPDN ni menyediakan pelbagai platform untuk menyediakan maklumat sebegini. Betul. Kita punya website pun ada. Dan ini adalah antara platform tambahan untuk menyokong. Di mana program podcast Borak Santai ni sebagai pelengkap ataupun sebagai menjelaskan lagi lah apa yang mungkin enforcement buat dan apa yang KPDN buat. Jadi di sinilah sebagai platform yang di mana yang tuan-tuan perempuan penonton masyarakat boleh dapatkan info tambahan. Jadi saya rasa itu saja terima kasih program podcast Borak Santai kali ini, dan kita ucapkan terima kasih kepada Puan Mariam. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi. Dan insyaAllah jangan lupa lah untuk follow, share, like, subscribe, komen supaya kita boleh tambah baik kita punya program podcast Borak Santai SKB ni. Ikuti kami rapat-rapat di Facebook, YouTube dan semua kami punya platform lah. Saya sudah wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.